jauh, masjid jauh ni. Lepas tu ada hamba Allah ni solat, dia parking depan kereta kita, tak boleh keluar pula tempat parking penceramah tu. Oh, Ujian lah malam ni. Saya cakap ni lah ni. Ni kalau ah, dia nak tunggu habis doa semua sekali, memang lambat lah balik sampai. Jadi tak apa tuan, terus je lah. Pasal nak terus tunggu kesian orang eh. Boleh terus. boleh Boleh tuan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Haji Nur Azam bin Datuk Haji Osman, Datuk Bandar Johor Bahru, barisan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua bahagian, yang kita muliakan Al-Fadil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi, para penuntut ilmu Al-Quran yang mudah-mudahan insya-Allah dirahmati Allah juga. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita sekali lagi bersama-sama dalam program Jom Mengaji Online anjuran Majlis Bandaraya Johor Bahru. Tanpa buang masa lagi, saya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Abdul Syakur bin Muhammad Razi untuk memulakan kelas kita pada malam ini. Falyatafaddal ma'jura. Terima kasih Ustaz Amir Akmal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah azza jalaluh wa sama kamaluh. Wassalatu ala rasulillah. Tammat risalatuh wa hasunat sifatuh. Wa ala alihi ma'ahu wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'du. Yang berbahagia, yang berbahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam bin Datuk Haji Osman. Yang berbahagia Setiausaha Tuan Haji Miswan bin Yunus. Timbalan Setiausaha Engineer Haja Nazatul Shima binti Muhammad. Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Unit Ahlul Islam yang berbahagia Ustaz Haji Aiman bin Ahmad. Ketua-ketua jabatan Majlis Bandaraya Johor Bahru, warga kerja seterusnya, warga kota yang dirahmati Allah SWT. Jadi Alhamdulillah, kita dapat rasa kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Dalam ini kita dapat teruskan kelas kita Jom Mengaji untuk episod yang seterusnya. Ya. Jadi malam ni Haji Mustafa ada Haji? Ada, kalau tak ada catat tak apa, saya semak balik. Okay. Semak balik tajuk kita. Okey, malam ni kita bincang tentang apa ni? Istilah-istilah di dalam khilaf membaca Al-Quran ataupun disebut istilah-istilah membaca Al-Quran. Istilah-istilah dalam membaca Al-Quran. Okey, itu tajuk kita malam ni lah. Kita pilih satu tajuk.
Okey, kena buat catatan Tetap buat saya share screen kat sini. InsyaAllah. Cuba share screen. Share screen. Okey. Share screen. Okey. Ya. Okey, boleh nampak Alright, kita teruskan. Istilah di dalam membaca Al-Quran yang mana kita guna pakai istilah ini dalam membaca Al-Quran mengikut imam kita mengikut imam. Jadi kita sedia maklum imam kita Imam Hafsin an Asim. Okey, jadi kita semak dulu khilaf bacaan. Ada khilaf bacaan yang saya akan beritahu nanti dibaca ataupun digunakan istilah-istilah tersebut dalam bacaan imam kita. Ada juga istilah-istilah yang digunakan pakai oleh imam yang lain yang tidak kita gunakan dalam bacaan kita. Yang sekurang-kurangnya kita mengenal istilah-istilah tersebut agar bila mana kita mendengar bacaan-bacaan Al-Quran yang ada berbeza dengan bacaan kita, sekurang-kurangnya kita tidak salah faham. Ya? Kita tidak menuding jari menyalahkan satu-satu pihak disebabkan bacaan yang berbeza itu. Jadi penting untuk kita didedahkan juga dengan perbezaan istilah-istilah dalam membaca Al-Quran ini agar memudahkan kita memahami bacaan yang berbeza. Okey. Yang pertama, boleh buat catatan ataupun nak ambil gambar boleh. Okey, tak ada masalah. Okay, sekejap ada gangguan sikit ni. Sekejap. Sekejap lagi. Terkeluar balik. Okey, sekejap. Okay, yang pertama, perkataan yang digunakan pakai dalam istilah membaca Quran iaitu hazful alif, iaitu memberi makna iaitu membuang alif. Membuang alif. Ini istilah yang digunakan pakai dalam bacaan Al-Quran. Mengikut imam-imam pembaca Quran. Okey, hazaf alif maksudnya buang alif. Dalam Quran ni ada perkataan yang berbeza bacaannya antara imam dengan imam yang lain. Okey, contoh Contoh dalam paparan ni, kalimah dalam suratul Fatihah membaca dengan maliki bagi imam kita kita baca maliki. Kita kekalkan alif. Imam yang lain membaca contohnya Imam Nafi' daripada Madinah, Imam Ibn Kathir daripada Mekah, Imam Abu Amru daripada Basrah, Imam Ibn Amir daripada Damsyik, Imam Hamzah daripada Kufah. Imam-imam ni yang saya baca ni, yang saya sebut nama ni, kesemuanya membaca dengan membuang alif pada kalimah maliki. Maliki, dibuang alif, dibaca dengan maliki. Maliki. Okey. Satu. Imam kita baca maliki. Okey, jelas kekalkan alif. Okey. Itu istilah yang pertama. Yang kedua, isbatul alif. Maksudnya
mengekalkan alif. Ini tadi saya terang tadi. Imam yang membaca dengan mengekalkan alif pada sesuatu bacaan. Contoh pada kalimah yang sama tadi. Kalimah Maliki. Imam kita, Imam Hafsin, daripada imamnya, Imam Asim, daripada Kufah. Juga seorang lagi imam yang pembaca Al-Quran, iaitu Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai juga adalah imam yang membaca dengan mengekalkan alif. Dia baca dengan mengekalkan alif. Jadi dibaca dengan Maliki. Okey, jelas Apa dah istilah Istilah yang ketiga, idgham kabir. Okey, istilah ni saya tak terangkan sebab tak apa. Tapi idgham kabir dibaca oleh Al-Imam As-Susi. Contoh Contoh Imam As-Susi dibaca idgham kabir. Nama imam tu lah, Imam As-Susi. Okey. Idgham kabir. Tak apa, saya yang tak berkata ni imam kita lalukan dulu. Okey. Tapi nama istilah contoh dibaca dengan dimasukkan dimasukkan maknanya dua huruf yang berbaris bertemu, dua huruf yang berbaris bertemu dalam dua perkataan seolah-olah seolah-olah huruf yang kedua itu bertasydid. Contoh dalam yang dibagi tu kaifa dengan fa'ala. Kaifa, fa tu bari atas, fa'ala. Fa yang kedua pun bari atas. Jadi fa yang pertama dikata apa tadi? Dua huruf yang berbaris. Huruf yang pertama fa, huruf kedua pun fa juga bari atas. Dimasukkan. Masukkan fa yang pertama kepada fa yang kedua. Itu dia masukkan idgham kabir. Dan diletakkan sabdu. Okey? Dimasukkan jadi bacanya kaif fa'ala. Kaif fa'ala. Kalau dalam suratul Fatihah sama juga di idgham kabir. Mali Ar-Rahmanir Rahim. Mi dari bawah mi. Dengan kalimah selepasnya Maliki. Ar-Rahmanir Rahim. Mi Maliki. Mi dengan ma. Dua huruf mim. Mim dari bawah dengan mim dari atas. Kalau yang tadi ni kita tengok. Alam tara kaif fa'ala. Alam tara kaif fa'ala. Kaif fa'ala. Dia punya fa yang pertama diidghamkan masuk ke fa kedua. Kalau suratul Fatihah, okey, contoh yang lain lah. Contoh yang lain, suratul Fatihah. Mim yang berbaris di bawah dengan mim yang berbaris di atas selepasnya. Mi dengan ma. Cantumkan, diidghamkan mim yang pertama dalam mim yang kedua, dia jadi macam ni. Ar-Rahmanir Rahim. Mim pertama masuk mim kedua dan diletakkan sabdu dan dengung di situ, dua harakat. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ini bacaan Imam As-Susi. 3 wajah. Yang kedua tawassut, dibaca 4 harakat pada huruf mad tu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Yang ketiga 6 harakat isba'. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Okey, saya akan tunjukkan saja sebab dia lalu kat sini idgham kabir tu. Okey. Jadi saya sentuh sikitlah. Contoh apa yang dimaksudkan dengan idgham kabir. Okey. Terus silah mim jama'. Okey. Silah mim jama' ni
tengok penjelasan dia tu apa. Kita dah mudahkan tu, makna dia pun kita dah mudahkan. Menyambung huruf mim. Mim apa tu? Mim yang bertanda mati. Alaihim. Kan mim bertanda mati tu. Sambung dengan waw. Dia letakkan waw selepasnya. Alaihim. Jadi, meletakkan waw selepasnya, kita tak baca alaihim, dia baca alaihimu. Panjang 2 harakat waw tu. Sebab kita letakkan waw depan. Itu dipanggil silah mim jamak. Diletakkan selepas mim bertanda mati itu huruf waw. Jadi bunyinya diberikan hadapan pada mim dan waw itu bertanda dimatikan dan dipanjangkan kadar dua harakat. Tapi kalau tuan-tuan dengar orang baca siratal ladzina an'amta alaihimu, dia baca 2 harakat. Makanya fahamlah. Maknanya dia baca dengan silah mim jamak. Maksudnya bacaan silah mim jamak. Okey. Allah Akbar. Seterusnya qasar. Qasar. Qasar tu apa qasar? Dah baca Quran. Apa maksud qasar dalam membaca Al-Quran? Allah Akbar. Qasar tu maksudnya pendek. Bacaan kadar 2 harakat. Istilah dalam baca Quran, maksudnya qasar tu maksudnya bacaan 2 harakat. Qasar pendek. Dipendekkan 2 harakat. Ababil. Pendek je. Maliki. Bacaan semua dipendek. Qasar maksudnya bacaan pendek 2 harakat. Kadar qasar maksudnya pendek dan dibaca kadar 2 harakat. Okey? Itu je. Untuk orang awam begitu je lah. Okey, yang kedua tawassut. Apa tawassut? Istilah bagi kadar harakat yang panjang daripada 2 iaitu 4 harakat. Sebab bacaan tawassut maknanya bacaan kadar 4 harakat. Macam tu. Bacaan qasar maknanya bacaan 2 harakat. Okey? Bacaan dengan kadar 2 harakat. Okey? Contoh yura, panjang 4 harakat. Yura'un. Dibaca dengan kadar 4 harakat. Okey. Seterusnya isba'. Istilah dalam baca Quran yang dipanggil isba'. Ramai yang tak pernah dengar ni. Sebab kita dalam baca Quran, kita perlu dedahkan saja pada masyarakat istilah ini supaya apa? Supaya tak terkejut. Dapat pemahaman. Kita kunci kereta. iPad. Ambil iPad. Okey, sambung Isba'. Apa isba'? Iaitu bacaan yang panjang. Isba' ni, isba' maksudnya kenyang. Bahasa Arab, kenyang. Itu bacaan kenyang tu maksudnya bacaannya panjang. Daripada kadar tadi 2, 4. Ni kadarnya 6. Isba' ni maksudnya panjang 6 harakat. Penuh atau kenyang. Maksudnya bacaan lebih panjang lah. Kadarnya 6 harakat. Isba' maknanya bacaannya kadar panjang 6 harakat. Contoh. Bismillah. Inna. Anna tu dipanjangkan 6 harakat. Ini pada bacaan selain daripada imam kita. Maknanya imam lain baca dengan kadar 6 harakat. Kita tak sampai 6 harakat. Kita baca 4 atau 5 harakat je. Jadi ada kita sentuh sikit lah. Maknanya ada imam membaca dengan kadar yang panjang lebih daripada kadar tawassut atau kadar 4 harakat tu. Dibaca dengan kadar isba'. Isba' maksudnya dibaca lebih lagi lah. Baca kadar 6 harakat. Tujuan saya menjelaskan ni, saya dedahkan bacaan imam-imam, istilah bacaan daripada imam-imam yang lain ni. Kenapa saya buat macam ni? Sebab bila dalam masyarakat, benda perbezaan bacaan ni, dia jadi isu yang sangat besar. Dan kesan dia sangat menakutkan. Saya rasa saya pernah cerita dulu, tak tahulah. Ni pasal dah lama kita tak bincang.
masyarakat kita ni, kalau contoh surah yang menjadi rukun yang solat, itu suratul Fatihah. Beza Maliki dengan Maliki pun sudah menjadi isu yang sangat besar. Sebab masyarakat kita tak diberikan pendedahan dengan perbezaan bacaan daripada imam-imam yang lain. Jadi saya rasa perlu malam ni saya bagi pendedahan. Bukan yang perlu kita amal. Maksudnya bukanlah kita perlu baca seperti itu. Pendedahan maksudnya kita kenal. Oh, ada ke bacaan macam tu? Ada. Ada ke imam baca macam tu? Ada rupanya. Ada rupanya. Jadi minda kita telah diberikan persediaan supaya bila ada bacaan seperti itu, kita rasa inilah keindahan Al-Quran. Dengan banyak perbezaan bacaan yang sampai kepada baginda Nabi, disahkan oleh Nabi, dan tepat bacaan itu dan diterima oleh Allah SWT. Itu. Mudah tengah orang baca macam salah ni, apa mana tengah orang baca. Jangan terus menghukum begitu. Sebab apa? Kita perlu memahami Al-Quran ini sangat luas ilmunya dan kita perlu mendalami. Tapi kalau tak mendalami pun, cukup mengenal dan diberi pendedahan tentang perbezaan bacaan yang lain. Boleh Haji InsyaAllah Ustaz. Maaf banyak Haji malam ni. Nampak masuk Ustaz? Haji baru masuk ke? Oh masuk Ustaz. Imam Dia. ada jiran meninggal. Allah Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laki perempuan? Lelaki. Allah maafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Mudah Allah Ta'ala rahmat rohnya. InsyaAllah Ustaz. Dapatkan bersama orang yang soleh, beriman dan takwa dengan Allah, orang yang dikasihi Allah. Amin. Inilah maknanya Ji. Saya pun diuji juga Ji hari ni. Saya pun diuji juga. Saya punya jadual saya ikutkan dah sampai rumah, dah boleh buka saya punya ni. Tapi itu kata bilik kata ujian, Allah nak berikan ruang begitu, kita kena sabar lagi. Betul tak? Akhirnya sampai juga rumah ni. Sampai juga rumah insya-Allah. Cuma saya jadi tersangkut-sangkut sikitlah mengajar sampai mengajar dalam keadaan sedang memandu, sedang bergerak, angkat barang sebagainya, nak mengajar sambil belajar. Bagi saya cuba hadapilah. Sebab ujian ni kadang-kadang apa yang kita rancang tak berlaku tu maknanya ujian lah. Jadi kita kena sabar. Betul je Dan kita kena urus. Kita tak boleh bila ditimpa ujian, kita tak boleh nak. Maknanya kita berputus asa lah menghadapi. Sebab tujuannya ujian ni Allah nak tengok martabat, nak naikkan darjat, nak lihat kita punya kemampuan. Okey. Okey. Jadi sambung je, sambung. Okey, isba' tu maknanya baca panjang lah. Panjang kadarnya 6 harakat. Bila kita isba' je 6 harakat lah tu. Okey. Okey, sambung. Mad muttasil. Dalam baca Quran kita sebut mad wajib muttasil. Kan dalam istilah tajwid mengikut imam kita disebut mad wajib muttasil. Dalam istilah imam-imam yang lain disebut mad muttasil. Ringkas je disebut. Mad muttasil maksudnya huruf mad yang selepasnya bertemu hamzah dalam satu perkataan. Ya, sama juga dengan mad wajib muttasil, sama. Huruf mad bertemu hamzah dalam satu perkataan. Sama. Cuma imam kita baca dengan kadar 4 harakat. Mad wajib muttasil 4 harakat atau 5. Tapi kalau ada imam yang berbeza, dia baca 6. Untuk mad muttasil ni dibaca dengan bacaan 6 harakat. Okey, ada 2 imam iaitu imam rawi kepada Imam Nafi', okey, dan juga Imam Hamzah. Imam Hamzah rawinya Khalaf dan Khallad, dia baca 6 harakat. Imam Nafi' melalui rawinya atau anak muridnya Imam Warshun baca 6 harakat. Harakat dipanjanglah 6 harakat. Yura 6 harakat. Yura dia 6 harakat baca. Kita baca 4 harakat. Boleh je Okey, tak apa, kita lalukan ni. Ini istilah saja. Untuk malam ni kita bincang bincang. Saya risau ke bateri saya nak habis ni. Saya pun sekarang ni cuba nak cuba tukar kepada iPad pula supaya bateri tak terlalu padam. Sekejap lagi
Mana nak buat ni? Okey, sekejap. Okey, tak apalah. Tak boleh ni, dah tinggal 2 ke 7. Okey, sikit lagi tak apa. Mad munfasil. Mad iaitu huruf mad bertemu hamzah juga. Tapi bezanya tadi 1 kalimah, ini 2 kalimah. 2 kalimah. Okey. 2 kalimah. Okey, iaitu mad wajib, mad jaiz, munfasil. Itu nama hukum dia lah. Dalam ni disebut sebagai mad munfasil. Mad munfasil. Bertemu hamzah, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Okey. Bacaannya kita baca 4 harakat Kalau kita baca 4 harakat. Ada imam baca 2 harakat. Kalau Imam Ibnu Kathir daripada Mekah, Imam Ibnu Kathir Al-Makki, dia baca dengan 2 harakat. Mad jaiz dia baca 2 harakat. Imam As-Susi pun baca 2 harakat. Daripada Imam Nafi', anak murid dia Qalun, Imam Qalun baca dengan 2 wajah, 2 atau 4. Mad jaiz kita baca 4 kan. Imam Warsh baca 6 harakat. 6 harakat. Jadi pendekkan cerita, mad jaiz munfasil ni yang kita faham biasa ikut imam kita 4 harakat je. Itu yang kita faham. Tapi kita fahamlah maksud munfasil itu. Terpisah, bercerai. Antara huruf mad dengan hamzah bercerai. Dalam dua perkataan. Seterusnya, saktah. Saktah ni kita pernah dengar kan. Mad jaiz munfasil kita pernah dengar. Mad wajib kita pernah dengar. Saktah, saktatun. Maksudnya, berhenti bacaan tanpa memutuskan nafas. Kadarnya? Harakat. 2 Harakat. harakat. Ya, Haji. Astagfirullah. Sekejap Sekejap je. 2 harakat. Okey. Okey, masih sharing lagi Boleh nampak paparan Haji? Dah hilang Ustaz. Sekejap. Saya masuk balik. Sekejap saya punya bateri nak habis sekejap. Bateri saya ni nak habis. Saya cuba tukar kepada ni. Sekejap. Stop sharing. Sekejap je Boleh Ustaz. Boleh. Okey, sebab saya okey ni. Saya tak share lagi. Tadi tak sempat share. Saya nak ambil ni, copy link. Copy link masuk pada dia. Tutup dulu Sekejap je. Alright. Message. Sekejap je. Saya tak pastilah je boleh masuk ke tidak sebab Webex ni dia kena ada admin terima. Sekejap kita tengok dulu. Sekejap. Okey, saya dah masuk ni. Okay, sekejap lagi saya share screen. Okay, kita sambung. Ni ada sikit lagi boleh sempat ni. Okay, istilah Taranum. Okay, Haji boleh nampak paparan ni? Nampak Ustaz? Besar sikit Okay, kita sambung. Konsol sudah, Ishmak sudah. Okay. Okay, saktah tadi. Okay, saktah berhentikan bacaan tanpa putus nafas. Ada 2 harakat. Okay, ini bacaan saktah ni adalah istilah yang kalau imam kita baca, kita ada 4 tempat yang wajib saktah lah. 4 tempat yang wajib saktah. Ini saya rasa semua dah tahu lah ni saktah ni. Antara contohnya surah Yasin. Kita berhenti tapi nafas tak putus. Okay. Mim
marqadina. Hadha. Maknanya berhenti tu tahan nafas. Nafas tak putus tau. Tahan, berhenti saja. Kadar berapa lama nak berhenti? 2 harakat. Berhenti, 1, 2. 2 kiraan jari. Dan sambung balik bacaan. Okay. Cuba ikut saya baca. Mim marqadina. Min Hadha. marqadina Okay, cuba baca 1, 2 hadha. mula. Min marqadina hadha. Berhenti 2 harakat. Nah, stop dulu. 1, 2, stop. Lepas tu sambung balik. Hadha. Min marqadina hadha. Ha, itu Min namanya sakit. marqadina hadza. Ha. Berhenti 2 harakat ya. 1, 2. Ha, kiraan jari 2 harakat. Baru sambung balik. Hadha. Mimma qadina. Hadha. Ha, macam tu. Min marqadina hadha. Min marqadina hadza. Okey, bagus. Ada lagi nak cuba? Latih ni dalam sakta. Sakta ni kita pernah belajar dan pernah baca kan? Ha, ni nak try lah. Nak cuba baca. Ha, siapa ada yang belum rasa tak pernah baca lagi, nak try boleh. Cuba baca Okey. Kita terus. Ini istilah yang seterusnya. Okey, naqal. Dalam bacaan imam kita, ada tak bacaan imam kita naqal? Ada Naqal. Ustaz? Ha? Ada? Ada. Kat mana imam kita? Imam Asim baca pada bacaan kat mana? Naqal ni. Surah ada. Okey, naqal ni pasal dalam ni dia ringkaskan saja naqal ni. Kalau ikut imam kita kena carilah. Kena cari naqal bacaan. Sekejap, saya cuba keluarkan dulu kat mana tempat dia ni. 21 bacaan khusus. Okey, naqal ni kita pada surah tak ingat lah, tapi ayat saya cuba carilah ayat dia. Pindahkan baris. Bi'sal ismu kan. Ya betul. Bi'sal ismu kan. Ya betul ada. Soal Tu semua. ayat berapa lupa saya ni. Jap. Kita ada contoh tu bi'salismu tu. Kita ikut imam kita satu tempat. Itu kalimah tu lah bi'salismu. Bi'salismu nama dia. Surah ni nampak paparan tu? Bi'salismu iaitu pindahkan baris. Naqal maksudnya pindah. Pindahkan apa? Pindahkan baris huruf hamzah. Huruf hamzah hamzah tu ada baris. Pindahkan pada huruf sebelum dia. Kalau ismu bi'sal ismu, kita pindahkan baris ismu tu pindah kepada lam sebelumnya. Jadi bi'salismu jadinya. Bi'salismu. Ni saya dah paparkan. Cuba baca bi'salismu. Cuba. Bi'salismu. Bi'sa saja, jangan bi'sal. Bi'salismu. Bi'salismu. Bi'salismu lagi. Bi'salismu. Sa pendek, satu harakat je. Bi'salismu. Bi'salismu. Ini satu tempat saja ikut imam kita dalam Al-Quran yang dibaca dengan pindah baris. Surah apa tu Ustaz? Ha? Surah apa tu? Surah ni, jap saya letakkan ayat je dalam ni. Okey, surahnya sekejap je. Benda boleh bincang je. Sabar je. InsyaAllah je. InsyaAllah je. Kita ejah dia je. Kita ejah dia je. Bi'salismu. Sekejap. Tak jumpa ni. Az-Zakarain. Mana dia pergi? Okey, tak apa je. Kita cari tempat letak dia ni. Sekejap
kena pecahkan balik. Ya Sekejap, kita tengah cari ni. Saya letak. Sekejap. Silap saya ada ni tapi tak mana ni. Sekejap. Sebab kita lalukan saya jadi. Sekejap. Yang ini dia dekat sini tapi dalam ni potongan pendek saja. Biksalismu. Okey, sekejap. Saya cari ayat tu. Jangan risau. Kita cuba. Benda boleh bincang je. Jangan risau je. Sekejap saya carikan dia punya ayat dia tu. Tak ada masalah. Kita cuba je. Mana letak dia ni? Right. Okey, dalam dia duduk. Surah. Haji nak surah dia kan? Ya, Ustaz. Boleh catatkan surah ni. Apa ni? Surah Al-Hujurat ayat 11. Surah Al-Hujurat ayat 11. Surah apa Ustaz? Surah apa Surah Al-Hujurat. Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat 11. Sekejap Oh, bawah dia. Sekejap Oh, tak ada lagi. Dia ada ni. Lari lah. Sekejap je. Dia tak mau ni. Surah 516 Ustaz. Komro. Kalau Quran surah 516. Quran 516. Ialah tu. Cuba buka lu. Jumpa tak? Quran Ustaz 516 Hujurat. Ayat ni 11. 516. Betul. Okey. Quran. Nak buka Quran ni. Saya tak buka Quran ni. 516 Okey, saya Ya, buka. betul Ustaz. Okey, masing-masing boleh buka lah. 516. Muka surat 516 Ya, betul Ustaz. Ustaz, jumpa Ustaz. Dah jumpa dah? Dah jumpa. 516. Ya, betul Ustaz. Okey, muka surat 516 ayat 11. Ayat bawah sekali. Ayat yang terakhir. Yang mula 516 ayat 11. Bawah sekali. Dua baris yang terakhir tu. Ada cuba tu. Biksalismu. Tapi tak apa. Apa ni, dalam Quran, dia dah siap pindahkan dah barisnya. Cuma kita lah nak tahu baca. Dia letak tu biksa, kemudian lam tu dah baris bawah. Tak ada hamzah wasal, tak ada baris bawah. Dia tak letak baris. Terus je masuk pada sin. Biksa lismu terus. So, dia dah tulis tu. Yes, cuma kita ni kadang kita tak tahu cara baca. Kita nampak memang dah pindah baris. Dia dah pindahkan baris tu. Sebab Quran kita ditulis dengan riwayat Hafs an Asim ke Imam Hafsin. Tapi masalah kita lah tahu tak tahu baca. Kalau kita tak belajar ni, kita akan baca dengan biksal ismu. Sebab saya dah jumpa satu penceramah. Saya tak sebutlah nama dia, tu kawan saya juga. Kebetulan kuliah maghrib dia, selepas maghrib kuliah saya, kuliah isyak. Saya kuliah isyak. Jadi masa dia jadi imam, dia hafal surah ni. Dia bacalah surah ni. Sampai ayat tu dibaca, biksal ismul fusuku. Dia baca macam tu. Biksal ismu. Jadi lepas solat, saya dapat idea lah nak tegur dia. Lepas solat kan kita bersalaman. Masa bersalaman tu, saya salam dengan dia. Saya orang takhir. Saya jadi orang takhir salam. Sebab bila orang takhir salam, kita duduk sebelah dia. Betul tak, Ji? Betul tak? Ya ke? Duduk orang takhir duduk ujung lah. Sekejap. Saya duduk, masa salam kan kita buat bulatan. Jadi saya yang takhir sampai duduk sebelah dia. Jadi bulatan tu last kali saya lah. Duduk sebelah dia. Masa tu lah saya ambil peluang. Tengah berselawat tu saya cakap, Syekh, ni tadi ada baca biksal ismu tu, kena baca biksal ismu. Saya cakap ringkas je. Dia pun angguk. Maknanya dia faham.
Okey, kawan ni kan. Orangnya pun penceramah tu pun memang orang yang mengajar tasawuf. Dia mengajar tasawuf. Jadi orang yang rendah diri senanglah nak tegur kan Ji. Takut kena Ya. melenting pula walaupun kawan sendiri jangan. Kadang kawan ni tak boleh kena tegur juga kan Ji. Alhamdulillah dia boleh terima. Alhamdulillah kan. Sebab dia selalu baca surah tu dalam solat dia. Jadi imam. Jadi selesailah satu masalah. Okey, jadi satu tempat. Kita kembali balik istilah tadi. Kembali balik istilah tadi. Sambung balik Sambung balik. Okey, itu dipanggil naqal. Naqal ni maksudnya pindah baris. Apa dia kata? Pindah baris hamzah, hamzah qata' Hamzah qata' tu hamzah yang ada yang alif atasnya ada hamzah tu. Itu hamzah qata' nama dia. Kepada apa pindah? Pindah kepada huruf sebelumnya yang berbaris mati, yang bertanda mati pindah ke baris saja. Kalau qul a'u, ini imam lain imam lain baca qul a'u dipindah kembali hamzah kepada lam mati tu. Jadi dibaca qul a'udzu. Qul a'udzu. Dipindah baris jadi begitulah. Boleh je? Boleh faham? InsyaAllah. Itu naqal. Okey terus. Kita kejar masa ni. Terus hak kinayah. Hak kinayah ni imam kita baca tak? Hak kinayah ni imam kita imam kita dia ada baca tapi hak kinayah ni kita tengok. Kalau imam kita baca tengok penerangan dulu. Hak kinayah lah ha dhamir yang ha muzakkar hu yang muzakkar bukan ha. Kalau ha itu muannas, ni hu yang muzakkar dhamir yang muzakkar dibaca 2 harakat. Tapi syarat dia apa syarat dia? Ha tu ha dhamir tu hu tu sebelumnya mesti huruf bertanda mati. Mesti huruf yang tanda mati. Nun mati di sebelum ni kan? Dan selepasnya adalah berbaris atas, mim baris atas. Jadi Imam Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir Al-Makki, Imam Ibn Kathir Al-Makki, seorang imam Quran dia baca dengan kadar 2 harakat. Anhu maluhu, baca dengan kadar 2 harakat. Tapi imam kita baca macam mana? Kita tengok dalam bacaan perbezaan tadi. Kita ada tak baca huruf ha dengan panjang 2 harakat ni? Haji, ada tak? Kita tengok ada tak contoh kita ada baca. Pastikan hak dhamir tu sebelumnya berbaris bertanda mati. Faham tu? Ada tak? Saya ada tak nak tak saya lihat contoh, ada tak saya keluar contoh ni? Fama atani tak ada. Kita dalam Quran kita dia ada tapi ada tu dia sebagai mat apa? Maksilah, qasirah. Cuma yang kalau pattern yang macam tadi tu, yang hak dhamir tu sebelumnya huruf yang mati, tu tak adalah. Tu sebab yang baca begitu panjang tu hanya Imam Ibn Kathir saja. Okey, kita tak ada kot. Saya cari ni tak ada saya. Hak kita baca semua kalau dia ada waw. Waw, dia ada waw yang dipanjangkan kadar 2 harakat. Dan sebelumnya bukan bertanda mati lah. Okey. Okey, habis tak adalah. Tak ada lah tu. Tak ada. Okey, tak ada. Alright, Haji. Sambung. Sambung. Tadi. Alright. Istilah Taranum seterusnya. Jadi, kita habiskan sikit lagi. Sakta sudah, naqal sudah, hak dhamir. Kalau imam kita baca dengan anhumaluhu. Anhumaluhu. Kalau Imam Ibn Kathir baca dia panjang 2 harakat. Hak kinayah ni baca panjang 2 harakat. Anhumaluhu. Anhumaluhu. Dia baca 2 harakat. Okey. Imam kita tak bacalah. Tak ada, kita lajukan sikit. Tarqiqur ra. Ra yang dibaca nipis. Ra sebutan ra. Menipiskan huruf ra yang baris atas atau depan. Kalau ikut imam kita, ra tu tebal. Baris atas ke baris depan tebal. Ikut imam kita mesti tebal. Okey. Cuma yang ini ra yang nipis bagi baris atas dan depan kita tak payah. Kita tak payah lari pula. Kita tak payah baca lah sebab apa imam kita tak baca. Cuma imam lain dia baca nipis.
Ada tempat-tempat yang dinipiskan. Bukan semualah Roh yang nipis ini, dia nipiskan roh baris atas dan baris depan. Tapi imam kita tebalkan roh baris atas baris depan. Okey. Contoh ni, kalau kita kafirun tebal. Basira tebal. Tayra tebal. Imam lain dia baca nipis. Dia baca nipis. Okey. Allahu Akbar. Dia lari lagi. Tak apa. Benda boleh bincang. Okey. Yang ni pun saya tak ada lanjutkan. Tarkik qurra ni kita dah faham. Roh kalau ikut imam kita, tarkik tu maksudnya roh nipis lah. Roh nipis ikut imam kita, roh yang bertanda mati sebelum baris bawah, itu nipis. Okey. Roh baris bawah nipis. Okey. Allah Akbar. Sekali lagi terkena. Okey. Roh tebal. Roh tebal atau disebut sebagai tafkhimur roh. Roh yang tebal. Okey. Roh yang tebal ni, kita sedia maklum. Roh yang tebal, roh baris depan. Tengok roh baris tu. Baris depan, tebal. Run, tebal. Roh baris atas, tebal. Basira, tebal. Kabura. Roh tebal. Kabura. Okey, cuba kita baca sama. Tebalkan. Tebalkan. Al-kafirun. 1, 2, 3. Tebalkan rohnya. Al-kafirun. Ni tebal juga. Basira. Tebal. Basira. Okey, bagus. Ni roh baris atas mesti tebal. Kabura. 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 Tebal. Kabura. Okey, okey, terus. Sikit-sikit. Taghlidhul lam. Lam yang dibaca Allah Akbar. Lagi sekali. Lam yang ditebalkan. Lam yang dibaca tebal. Itu sebut taghlidhul lam. Ni begini. Banyak lagi punya. Okey. Taghlidhul lam maksudnya lam yang dibaca tebal. Lam yang dibaca tebal. Apa dia? Lam apa? Lam yang berbaris di atas. Berbaris atas. Yang kedua, lam tu mesti dia didahului oleh huruf yang sifatnya tebal. Sifatnya tebal seperti huruf sad, huruf ta, huruf dha. Dia mesti huruf yang sebelumnya tu mesti ada huruf tu. Huruf yang sifatnya tebal lah. Huruf yang sebelumnya tu sifatnya tebal. Okey, contoh tu. Jadi lamnya tebal. Sayasla. Tapi imam kita tak baca. Ini saya kenalkan saja. Sad tebal kan? Salatihim. Salatihim. Ini tak boleh baca. Tak baca. Imam kita baca nipis je. Sayasla. Itu imam kita. Salatihim. Ni imam yang tebal ni imam lain. Tapi nama khilaf dia taghlidhul lam. Okey, terus. Taslithul badal. Ini imam kita baca 2 harakat. Tu 2 harakat je. Wa amanahum. Cuba baca. Amanahum. Kalau lah dengar imam lain, adalah imam baca lebih dari 2 harakat. Jangan marah Jangan marah. Imam apa ni Piramli kata kalau marah kena jual. Jadi jangan terlalu marah. Mungkin dia baca dengan imam lain. Wa amana ni tu mat badal tu dia baca 4 harakat dengan 6 harakat boleh. Imam lain imam kita tak boleh. Imam kita 2 harakat je. Wa amanahum. Imam lain boleh 4 harakat. Wa amanahum. 6 harakat. Wa amanahum. Okey, habis. Tak lama. Yang mudah-mudah tu jangan lama sangat. Imalah. Seterusnya, imalah maksudnya apa? Imalah maksudnya condong. Imalah maksudnya apa? Condong. Okey, apa condong ni? Baris atas. Asal huruf tu baris atas, dicondongkan baris itu bunyi baris tu kepada baris bawah. Condongkan baris atas tu dia punya bunyinya ke arah baris bawah. Jadi huruf alif condong kepada huruf ya. Kalau dia huruf alif, bunyinya condong ke arah huruf ya. Itu dalam bacaan imam kita satu tempat. Dalam ni banyaklah tempat. Imam lain banyak tempat.
banyak tempat. Imalah wadduha. Kalau kita imam kita wadduha, itu fathah baris atas. Imalah condongkan ke arah baris bawah, wadduha. Nampak? Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu imalah. Tapi imam kita tak baca semua tempat macam tu. Dia baca pada satu tempat. Imalah ni, sekejap kita tunjukkan. Kita Kita cari dulu imalah satu tempat ikut imam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Majriha mana? Ni dia surah apa ni? Surah Hud. Surah Hud ayat 41. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nampak? Okey, cuba baca, ikut saya baca. Bismillahi majriha wa mursaha. Cuba baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. wa mursaha. Okey. Kita turun lagi istilah tadi, tak habis lagi. Sikit lagi. Okey, imalah dah sudah, had kinaya, takyur ra, tafhim ra, taklil Allah, taslis badal imalah. Okey. Taklil. Adakah bacaan taklil mengikut imam kita Kita highlightkan imam kita dulu. Imam kita ada tak baca taklil? Tak ada. Taklil ni dibunyikan iaitu bacaan antara baris atas dan imalah. Dia tak bawah sangat, dia tengah-tengah. Dia bagi imalah sughra. Imalah sughra dibaca begini. Ma aghna wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tu dia. Itu namanya taklil. Baris atas yang dibunyikan ke arah di antara baris atas dengan imalah. Antara. Dia tak bawah sangat. Okey, sekarang tu imam kita tak baca taklil ni. Terlaju lagi. Ibdal. Ibdal maksud apa? Tukar. Tukarkan apa? Tukarkan hamzah kepada huruf yang sesuai dengan baris huruf sebelumnya. Tukar. Tukar hamzah. Contoh bawah tu, hamzah mati tu. Hamzah mati kan? Tukar kepada huruf apa? Huruf mat. Sesuai dengan baris huruf sebelumnya. Kalau mim baris atas, huruf mat apa yang sesuai dengan baris atas? Mat, huruf mat, alif waw ya. Mana satu? Alif ke kalau tu? Alif lah sesuai. Jadi boleh tukar dengan alif, bacanya panjang 2 harakat. Makul. Cuba baca. Makul. Dalam Quran kita ada tak? Ada. Ada tempat ibdal ni. Awal lah. Tapi ru'yah kan. Itu ni kita baca dengan itu ni. Itu ni. Kita baca dengan baris bawah. Kita baca dengan hamzah wasl baris bawah. Ya, huruf mat ni kita ganti dengan huruf ya. Sebab baris bawah kan. Suara huruf mat ni ya. Itu ni. Okey. Tu dia. Kita laju sikit. Boleh ibdal. Lagi tashil. Ada ke bacaan tashil? Ada. Imam kita ada baca satu tempat. Ni dia. A'jami. Okey, apa dia maksud tashil? Mudah. Membunyikan huruf antara bunyi hamzah dan alif. Bunyi antara hamzah dengan alif je. Baca dengan setengah baris saja. Maknanya tak boleh penuh. Kalau bunyi dia tu setengah baris. Jadi bacaan dia macam ni. Asalnya a'jamiyun. Asalnya gitu. Hamzah kedua tu tu hamzah kedua kena bunyikan antara hamzah dengan alif. Macam mana bunyi antara hamzah dan alif? Bunyi macam ni.
A'jamiyun. A'jamiyun. Cuba baca. Semua. أعجمي Jamiyun. Kena anjuk sikit. Dia beralun sikit. A'jamiyun. Jamiyun. أعجمي A'jamiyun. أعجمي Okey. Itu dia bagi tasil. Allah Akbar. أعجمي Okey. Tasil. Banyak lagi. Okey. Cukuplah tu Ji. Banyaklah tu Ji. Banyak ni kita bincang ni. Sebada imalah taklil. Okey. Makul. Tasil habis. Raum. Okey. Ada berapa lagi tu? 1, 2, 3, 4. Okey, yang lain imam kita tak baca. Imam kita tak berkaitan dengan imam kita. Cuma satu je lah ni. Raum dan Ishmam ni ada sikit. Okey, Raum. Raum adalah melafazkan 1/3 daripada satu harkat. Sikit je ni. Dengan suara yang perlahan. Suara diperlahankan dan berlaju. Dah lah perlahan. Lepas tu laju kan. Atau menyambar. Dibaca secara ikhtilas. Menyambar. Sambarkan suara dengan cepat. Dalam ni dia bagi contoh. Nasta'in. Tapi kita tak baca dengan sukuni mahal. Matikan nun. Ain. Itu sukuni mahal. Matikan nun. Tapi kita baca raum. Raum, nun. Tak mati nun. Nun tu balik depan. Bunyikan 1/3 harkat. Laju. Nasta'in. Nasta'in. Nu. Kena cepat. Nasta'in. Okay, cuba baca semua. نستعين Bunyi nu. Tapi jangan satu harkat. Nu, itu satu harkat. 1/3. Sikit je. Perlahankan suara. Nu. Sikit, laju. Nasta'inu. Cuba. Nasta'in. نستعين Kalau tuan-tuan dengar dalam YouTube ke, biasa kat dalam YouTube lah, kat mana-mana. Ataupun siapa melancong kat negara luar, tiba-tiba dia bunyi nu gitu ujuk-ujuk. Jangan terkejut. Itu raum lah tu. Okay? Okay, settle. Ishmam. Ishmam ni maksud apa? Cium. Jangan main je. Jangan main. Cium. Itu maksud bahasa lah. Sudut istilahnya Ishmam maksudnya muncung. Kena muncung bibir ke depan. Haji kena muncung bibir Haji ke depan. Selepas matikan huruf baris depan. Ketika wakaf tanpa keluar suara. Muncung je. Suara tak keluar. Muncung baris depan. Nu. Tapi bunyi tak ada. Hanya muncung saja baris depan. Seolah-olah kita membunyikan baris depan tu. Baris depan nu tu kita bunyi tapi tak ada bunyi. Kita ambil muncung je. Okey, contoh. La ta man. Lepas man muncung. Man na. Berserta dengung. Cuba baca. La. لا تأمن Okay. Tu apa? Ishmam. Habis. Biduni guna ni kita tak belajar. Imam kita tak baca. Wallahu alam. Habis pun. Masya Allah. Banyak hari ni kita sentuh ni. Harap-harap semua boleh lah. Saya ringkaskan ni. Saya sentuh sikit-sikit je. Yang imam-imam lain tu saya sentuh sikit-sikit je. Kalau banyak-banyak pening nanti. Yang penting imam kita. Imam kita yang baca macam mana itu kita amal. Boleh faham Boleh Haji boleh setakat ni? Jadi insya-Allah minggu depan kita belajar ni istilah apa? Qiraat. Minggu depan kita belajar dhabtul Quran. Dhabtul Quran dah belajar je. Tanda-tanda bacaan Quran. Memang. Dhabtul Quran. Dah belajar belum? Belum lagi lah Ustaz. Anjak saya paparkan dulu. Dhabtul Quran, tanda-tanda. Mana? Tanda-tanda dhabtul Quran. Nanti saya paparkanlah. Saya simpan dulu ni. Dhabtul Quran. Tanda-tanda dalam Al-Quran yang perlu kita kuasai. Dalam Quran ni dah ada banyak tanda kan? Jadi tanda-tanda tu perlu kita kuasai supaya kita tak tersilap. Mana? Okey, dah habis lah tu. Nanti saya carilah dhabtul Quran. Wallahu alam. Ada soalan nak tanya tak?
Ada soalan mau tanya? Soalan tanya Ustaz tentang majriha tu Ustaz. Surah Ha. apa tu? Aha. Ada yang ada riwayat kata kalau majri tu ada kisah dia Ustaz. Atau ikut memang ada dia punya bacaan dia macam tu macam ni. Tapi yang muktabar ni bacaan majriha itu adalah bacaan yang sampai pada Nabi. Itu yang penting sekali. Ya. Sejarah tu macam-macam orang boleh bercerita lah. Tapi yang muktabarnya bacaan majriha pada ayat-ayat yang kita dah lalu tadi, yang kita baca tadi adalah bacaan yang disahkan oleh Nabi, tepat. Diterima bacaan itu dan sampai kepada Allah Ta'ala lah. Maknanya bacaan itu Allah Ta'ala terimalah. Ya. Daripada Nabi SAW. Itu yang paling penting sekali lah. Ya, Sebab insya kalau Allah. nak cerita panjang, dia banyak riwayat-riwayat tu. Ya. Dah satu kerja pula je nak menapis. Nak menapis riwayat. Itu memang banyak riwayat. Saya tak ada kerja lah, tak ada kerja nak menapis tu pula. Sebab kita lebih fokus kepada bacaan yang muktabar. Yang muktabar ni kita pegang dulu. Ya, insya-Allah Ustaz. Dia ada kisah dia macam mana, contoh banyak kisah ni banyak. Contohnya Saidina Omar bertemu seorang lelaki membaca dengan bacaan sekian-sekian dan dia menyalahkan lelaki itu. Jadi contoh banyak lagi kisah yang mereka bawa kepada Nabi. Kenapa baca macam ni? Kenapa? Kemudian Saidina Omar bertanya, kenapa aku tak diajar dengan bacaan ini? Panjang cerita, dia banyak, riwayat tu banyak. Jadi kita tak penting riwayat tu. Kisah-kisah tu tak penting sangat. Yang penting kita tahu bacaan ini sampai pada Nabi, satu. Yang kedua kita tahu ini contoh perbezaan baca yang begini-begini. Cukup madai itu. Itu lebih dah sudah memadai. Wallahu a'lam. Boleh Ya, insya-Allah Ustaz. Tapi kalau belajar dengan guru, kalau tanya guru yang memang ada sirah dia tu, sirah riwayat kisah-kisah berkaitan dengan khilaf-khilaf bacaan ni, memang ada kitab dia. Ada cerita dia memang sedap, tapi saya tak sukalah suka bercerita lebih panjang berkaitan dengan sejarah tu. Kita yang penting kita belajar Quran ni, kita nak baca, yang penting kita baca tu tepat, kenal bacaan yang berlainan, berbeza imam, dan kita faham perbezaan tu sudah memadai. Sebab apa? Sebab kalau buka kisah-kisah tu menarik cerita dia. Menarik. 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 Dia boleh sampai pada Nabi, lepas tu Nabi mengesahkan. Dia sirah ni memang menarik. Tapi untuk saya tak ada buka bahagian sirah lah. Bahagian sirah saya tak buka. Tapi kalau kata ada tak sejarahnya? Ada. Itu saya cakap. Memang ada sejarah yang majriha dia kapal dia sengit, tu tempat bacaan majri tu ada juga. Dengarlah tu macam kapal kan. Tu dia jadi menyengit, tu sebutan dia pula tu. Ada juga kan. Dengarlah tu. Okey, yang itu saya bertawakuf dulu. Yang itu saya itu ustaz lain lah. Bagi ustaz lain nak tegang untuk kisah sejarah tu lebih lanjut saya daripada ustaz lain lah. Boleh insya-Allah. Itu saya tawakuf setakat tu untuk saya mengajar. Wallahu alam. Okay, terima kasih atas pertanyaan dan perbincangan kita malam ni. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang boleh menambahkan pemahaman, yang penting pemahaman, dan kita dapat amal. Bacaan Al-Quran berterusan sampai menjadi syafaat kepada kita Al-Quran. Itu yang paling penting. Wallahu alam. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. اللهم إنا نستحفظك ما علمتنا وذكره عند حاجاتنا إليه ولا تنسيناه أبدا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua.